السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya yang tidak ternilai mahalnya dan juga tak terhitung banyaknya. Di antara lain, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memelihara dan melanjutkan usia dan umur kita, lagi pula dalam keadaan sihat wal afiat, dan semoga-moga kesihatan dan keselamatan kita ini dapat menyampaikan menghadapi bulan yang kita tunggu-tunggukan, Ramadan al-Mubarak, sebagaimana doa yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dari bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita diajar daripada hadis tadi supaya dapat kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita supaya kita dapat mencapaikan sesuatu amalan yang terbesar. Dengan dia ajar, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka dia panggil kata angan-angan cita-cita kita kepada buat yang baik itu adalah digalakkan pada agama kita. Jadi alhamdulillah, syukur kita sekali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan tidak disangka-sangka juga kata nak dapat datang lagi ke Aceh Darussalam ini. Tapi walau bagaimanapun kita tidak kehendak sekalipun, bila membetuli kehendak Allah akan berlaku mau tak mau pun. Nah, alhamdulillah, sebagaimana kata muqaddimah tadi, Patani dengan Aceh ini iratannya begitu sangat. Dan setelah saya datang ke sini kali yang kedua, dan pada pertama kali dulu dalam 2016. Dulu dah mari baru-baru lepas tsunami. Mari ke sini. Jadi bila mai duduk di sini, agaknya Aceh dengan Patani ni banyak hampir samalah. Kalau kita katakan Malaysia lagi jiran terdekat kira-kira, tapi dari segi cara tengok, cara duduk Aceh ni hampir sama dengan kita di Patani. Sekaligus orang Aceh kalau belum sampai ke Patani, jadi dengarnya Thailand dah. Bunyi seperti cakap Siam lah nah.
tapi yang sebenar Melayu. Tapi walaupun sama-sama Melayu, lahjahnya agak sedikit berbeza. Nah, sedikit berbeza. Tapi kalau kita guna bahasa persuratan, semoga-moga kita dapat memahami kan. Kalau kita guna terus bahasa petani, nanti tak faham langsung lah. Sama juga kalau kita dengar bahasa Aceh secara asli juga, nak kata tak faham langsung pun faham juga. Tapi kena tanya apa artinya. Nah, dan sekalipun kita guna bahasa Melayu, huruf suratan kita bahasa Arab. Tapi kalau kita tengok di Jawa, Indonesia cara umumnya termasuk Aceh kan, tapi dari segi hejaan tu banyak apa dia terdekat dengan Arab. Contohnya seperti sini kata apabila, kata-kata nya, betul? Apabila, kata-kata dan nya, nama, ini hampir sama dengan Arab. Cuba kita tengok Arab, mim di atas, mo kan mim di atas ma. Di atas ma, apa namanya? Pa di atas pa kan. Mim di atas ma. Tapi kalau kita orang petani, dia banyak guna tafkhim. Apa? Nama. Ingat dulu sekali saya dah tanya ada satu orang, apa nama? Tanya gitu. Apa nama anak? Oh, dia kata nombor 6. Jadi tercenganglah. Saya terlupa. Kita tanya apa namanya? Tanya nama, dia teringat anak nombor 6. Ulang sekali lagi, namanya. Oh, nama. Itu berbezanya. Nah, tapi kalau sebelah balik Kuala Lumpur ke Terengganu, dia guna nama, ia, dia guna macam tu. Dia walau bagaimana sekalipun, jadi sekiranya kalau tak faham dari segi bahasa, tolong tanyakan, kerana dia ni cukup faham bahasa petani. Kerana dia lama di sana. Berapa tahun? 13 tahun. Di sana, dia belajar di sana. Baik, alhamdulillah kita mulai masuk muqaddimah kitab. Kemudian kalau diizin masa untuk adakan soal jawab, tengok keadaan masa diizinkan. Tetapi sebenarnya di sini tu besok lagi. Esok lagi kan macam mana? Malam ni je. Oh ya. Baik. Kita masuk pada kitab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil hakim. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arshil azim. Ashhadu an la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Kita laluan khutbah Arab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Syahadatan tunji qailaha min azabin alim. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kita kembali kepada sedikit terjemahan. Bismillah, dengan nama Allah. Itu macam kata tadilah, kalau bahasa Aceh nama. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Bila sebut kalimah perkataan amat murah,
Murah ke murah? Murah. Ni lahjah Aceh murah. Tuhan yang amat murah dengan segala hamba-Nya. Jadi perkataan murah, kemurahan Tuhan itu dalam arti yang umum, yang meratai bagi segala hamba-Nya. Sama ada hamba-Nya yang beriman macam kita ini, juga hamba-Nya yang kufur dengannya. Kemurahan Allah itu meratai. Sama ada hamba-Nya yang durhaka, juga hamba-Nya yang taat setia. Kemurahan Allah meliputi. Sebab itulah dalam syarahan makna Ar-Rahman itu maknanya ialah yang umum. Juga di dalam dunia ini. Hanya kemurahan Allah itu hanya di dalam dunia. Nasbah dengan orang-orang yang kufur. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, memberi nasihat kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, fala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sekali-kali menipukan kamu dengan sebab kemurahan Allah itu oleh yang menipu. Cuba kita lihat sekaligus kepada orang-orang yang kufur dengan Allah, kaya raya terkadang lebih lipah maruah, lebih daripada kita orang mukmin lagi kan. Hatta Iblis alaihi laknatullah, ia memohon kepada Allah supaya memanjangkan umurnya, maka Allah terima permohonannya. Ini menunjukkan kemurahan Allah. Bukan hanya nak memanjangkan umur itu dalam mentaat setia kepada Allah, memohonkan panjang umur, di samping itu nak merusak, nak menyesatkan anak-anak cucu Adam, Allah juga terima. Ini kemurahan Allah. Oleh itu kita orang mukmin yang beriman, lagi pula yang akidah yang sahih, lagi pula disaluti dengan amal yang saleh, kemurahan juga meliputi. Tetapi kita orang mukmin tu disertai dengan banyak ujiannya. Maka dalam ujian tu juga mempunyai hikmah, ada manfaat di dalamnya. Oleh itu kita diperintahkan supaya kita redha dengan qada Allah. Redha ni kalau bahasa Aceh panggil apa? Redha juga. Kalimah Arab guna. Rida. Tapi kalau Melayu Ridha. Aceh. Tak ada terjemah pakai yang Arab gitu. Ya. Kalau orang petani ada lagi rela. Di sini juga ada lorah rela. Oh iya. Tapi banyak tak digunakan. Ya. Itulah kita orang mukmin, walau sekalipun kita di dalam ujian, kita hanya diwajibkan atas kita redha dengan qada Allah, penentuan yang Allah menentukan. Sebab Allah apa ia menentukan, dia buat apa mengikut apa saja yang tentukan. Fa'alul lima yurid. Itulah nama Allah yang amat murah dengan segala hamba-Nya, mengumumkan. Lagi yang amat kasihani. Guna juga kasihani? Sama. Yang amat kasihani. Rahim. Yang amat kasihani. Ada juga kalau bahasa petani ada guna juga kasihan belas. Sama? Tak. Di petani guna lagi kasihani dan juga digunakan kasih sayang. Ada guna dan juganya kasihan belas. Dan juga akas, belas kasihan. Belas kasihan ada guna,
kasihan belas, dan petani lagi guna kesian. Kesian. Daripada kasihan tadilah, potong-potong tinggal kesian. Macam lihatlah, potong kah jadi lihat. Kan? Ya tidak. Yang amat kasihani. Bila kata kasihani hanya khas dengan hamba-hambanya yang beriman sahaja. Ini mana kata arti Ar-Rahim itu maknanya yang khas. Makna yang tertentu dengan hambanya yang beriman saja. Sebab itu ditafsirkan, kalau kita mengaji tafsir dari segi Ar-Rahman ayil mun'imu bi jalailin ni'am. Allah yang mengkurniakan akan napa dia kurniaan yang besar-besar, yang dipandang nampak dengan zahir pandangan, seperti beri kepada kita sihat. Kan sihat ini umum, orang yang kufur pun sihat. Dan beri pula kekayaan, orang kufur kaya. Dan jawatan tinggi, kebesaran pangkat, ini dia panggil jalailin ni'am. Tetapi kalau kata kasihani, iaitu al-mun'imu bi daqaiqin ni'am. Allah yang menganugerahkan, yang mengkurniakan nikmat-nikmat yang halus, yang tidak dapat dengan zahir. Halus-halus seperti Allah bagikan kepada kita ini iman. Ini bukan umum. Ya, lagi pula diberi taufik khalqu ta'ah fil 'abdi, dapat kita amalkan amal yang saleh. Lagi pula diberi taufik ikhlas hati dalam mengamalkan tadi. Ini nikmat yang halus, yang panggil daqaiqin ni'am. Panggil dah halus-halus. Nikmat yang halus panggil? Ya, sama. Sama? Sekiranya kalau tak faham tu cuba nyatakan. Ya, baik. Itulah arti Ar-Rahim. Maka ini khusus. Sebab itu dikatakan kasihan daripada Allah, kasihani daripada Allah, dia bagi kita iman. Serta ia pula mengekalkan iman hingga sampai kepada akhir hayat, husnul khatimah. Ini tanda dan syarat asasi bagi kita mencapaikan nikmat di akhirat kelak, yang kita nak panggil syurga. Sini syurga. Syurga. Nah, kita sana panggil syurga. Sini syurga. Ya. Lebih kurang. Ada syurga, ada syuruga. Ada pula syuruga. Oh, syuruga itu agak panjang sikit. Ya. Syuruga. Ada dimatikan ra, syurga. Baik. Itulah tulisan yang sama tapi lahjah yang tak sama. Nah, baik. Itulah makna Ar-Rahim yang selalu kita ucapkan. Dengan nama Allah, maknanya aku menyusunkan. Apa yang kata kalau mengaji dari segi kaedah, ba di situ yang bertakluk dengan sesuatu yang mahzuf. Nah, muta'allaq yang mahzuf, lalu kita takdirkan dengan nama Allah aku menyusunkan ataupun aku syarahkan. Ini syarahan. Alhamdulillah, artinya segala puji itu yang tertentu bagi Allah. Segala puji itu yang tertentu bagi Allah. Maknanya gunakan bahasa segala puji dapat kita ambilkan daripada alhamdu, dikatakan adalah jenis, ataupun dikatakan juga al-istighraqi, segala bahagian puji yang empat yang kita maklumkan. Nah, puji kita, Allah puji dirinya, dikatakan puji qadim bagi qadim. Allah puji akan hambanya, makhluknya secara umum,
dikatakan puji qadim bagi hadis. Dan kita sesama kita puji memuji antara satu sama lain dikatakan puji hadis bagi hadis, seperti kita memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan kita puji para ulama, aulia dan lain-lain, hatta sesama kita pujikan kebaikan seseorang dikatakan puji hadis bagi hadis. Dan kita sebagai hamba memuji Allah sendiri dengan apa yang kita dapat, alhamdulillah, namanya puji hadis bagi qadim. Jadi semua empat bahagian itu, semua segala puji itu hanya yang tertentu bagi Allah sahaja. Itu erti daripada lam lil ikhtisas, hanya bagi Allah, maknanya yang tertentu bagi Allah. Oleh sebab itu, bila puji itu hanya tertentu bagi Allah, oleh kerana itulah puji antara kita sesama kita terkadang ada yang makruh dipujikan, terkadang pula ada haram memujikan. Nah, sebab hakikinya yang terpuji itu ialah hanya Allah. Alhamdulillah. Sebab kita nak puji sesama kita, kalau tak diizin oleh syarak, terkadang makruh kita puji. Sekiranya kalau kita puji seseorang yang hati kurang bersih, tak ikhlas, nanti dia bawa jatuh di dalam ujub. Ujub? Di sini panggil? Ujub. Kalau terjemah? Ya, ujub. Sama. Tak ada bahasa Melayu? Tak. Oh ya. Kalau kita petani, ujub ni panggil apa dia? Tercengang diri. Tercengang-cengang dengan diri. Berbangga-bangga dengan ilmunya, berbangga dengan pangkatnya, dengan hartanya, itu daripada ujub. Dan terkadang juga berbangga dengan pendapatnya, i'jabul mar'i bi nafsihi bi ra'yihi. Tu. Jadi sebab itu kalau sekiranya seorang yang kita nak pujikan itu, kalau dia tidak ikhlas kita puji, nanti menyebabkan dia itu jatuh di dalam keujuban. Maka itu kita tak digalakkan puji. Terkadang haram kita puji, kan? Tetapi kalau orang yang hatinya ikhlas, bersih, maka disunatkan kita puji. Oleh kerana itulah segala puji itu hanya yang tertentu bagi Allah saja. Nah, atau ini satu lagi, au litanwi', atau yang dimustahakkan baginya jua. Jua cakap ada sini. Jua cakap juga. Jua. Hanya satu saja. Satu saja. Tu jua. Haja apa cakap juga? Ataupun haja. Satu saja. Itu. Tu jua. Jua tu kalau kita buangkan waw, ambil alif, dia hampai kepada jim, ja. Maka masalah lagi sahaja. Itulah. Ataupun yang dimustahakkan baginya bagi Allah jua sahaja. Ataupun ada yang panggil haja. Artinya puji itu yang berhak hanya bagi Allah. Yang lain tidak ada hak kecuali yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah warid pada hadis, seorang memujikan satu orang lain di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menegurkan dengan ia kata, waihaka qata'ta unuqa sahibik, binasa rusak engkau, telah memotong engkau akan leher saudara engkau. Sedangkan yang ini puji, sebut baik terhadap saudara. Tapi Nabi SAW mengatakan, engkau memotong leher saudara. Bagaimana kita sebut baik memotongkan leher? Faham memotong leher? Potong leher. Nabi SAW membandingkan seakan-akan seorang itu potong lehernya. Sedangkan puji. Kenapa? Kerana si yang dipuji itu kurang bersih. Nanti kalau puji,
Ia bangga, bermegah-megah dengan pujian itu. Lalu itulah isyarat kepada seakan-akan akal itu potong leher saudaranya. Ini menunjukkan bahawa puji yang sebenar itu berhak hanya bagi Allah sahaja. Baik. Allah itu ialah Al-Azizil Hakim, Tuhan yang menang atas pekerjaannya, yang menang. Apabila kata menang, fahamlah kita yang menang, semua yang lain kalah. Bila ia menang, ikut saja apa yang ia mahu buatkan. Kembali kepada akidah kita, bila kembali pada usuluddin, itu satu akidah jawab harus, bahasa surat ni, harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalnya. Kan dalam usuluddin disebut begitu. Harus bagi Allah memperbuatkan segala mungkin, sekalian mungkin ataupun meninggalnya. Sebab ia yang menang. Bila ia yang menang, kalau dia nak buat sesuatu, tak ada siapa yang menghalangkan. Sebaliknya, kalau dia tak mau buat sesuatu, tidak ada siapa yang menekankan. Faham tak menekan? Memaksakan. Tu faham lah. Menekankan orang petani guna, memaksa pun guna. Oleh kerana ia yang menang. Aziz. Lalu kita dinamakan Abdul Aziz. Allah yang menang atas segala pekerjaan, atas segala urusan. Oleh itu dalam doa, dalam zikir kita disebut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan? Wirid selalu dia ada. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang menghalang, yang menegahkan barang yang Engkau telah kurniakan. Engkau nak bagi kepada siapa yang Engkau kehendak, tidak ada manik yang menghalangkan. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mengholor beri bagi orang apa. Tidak ada yang mengholor beri bagi barang yang akan menghalangkan. Inilah sifat yang menang. Oleh itu kita kenalkan diri, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenallah Tuhan punyanya, Tuhannya. Maka dalam tafsiran siapa kenal diri, bagi-bagi tafsiran. Setengah tafsir, siapa kenal dirinya lemah, dha'af, wa khuliqal insanu dha'ifan. Sifat asliyah bagi kita lah dha'af. Lemah tak? Ya, sama. Lemah. Lemah. Oh, ada le lagi. Lemah. Kita petani lemah gitu je. Lemah. Ya. Mana sifat asliyah bagi kita ialah dha'af. Arab wa khuliqal insanu dha'ifan. Arti sifat kita yang asli ataupun dengan kata lain sifat yang zatiyah bagi kita hamba ini ialah sifat ad-dha'af. Manakala dha'af, lawannya dia quwwah. Kan? Lawan bagi al-dha'af, lawan dia quwwah. Maka mustaq daripada quwwah, qawi. Allah al-qawi, satu nama dia al-qawi, yang maha kuat. Maha apa lagi? Maha kuat, maha gagah, maha perkasa, dia kata. Ya. Itulah. Itu siapa kenal dirinya itu dha'af, lemah, maka kita kenallah Tuhannya kuat. Sebab itulah kita dalam pengakuan kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan hanya dengan daya upaya Allah semata-mata. Ini kita kenal bahawa kita ni dhaif. Tetapi kita ada kuat juga, yang dikatakan yang itu kuat, yang ini kuat. Itu bukan asli, merupakan aridi saja. Begitulah juga sifat asli bagi kita ni al-jahl, tak tahu sesuatu.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ni sifat asliyah kitanya tidak tahu sesuatu. Adamul ilmi bisyai. Tapi kita dapat alim, kita dapat pandai, dapat tahu, itu aridi. Kerana aslinya nama siapa? Allah Al-Alim. Alimul ghaibi wasyahadah, itu Allah. Kita daripada tidak ada. Dan begitu juga kita bersifat dengan al-faqr. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Arti al-ghina, terkaya, itu sifat yang wajibah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawanannya ialah al-jahl, lawanannya al-faqr. Maka al-faqr ini sifat kita hamba. Sebab tu kita dikatakan fuqara, antumul fuqara'u ilallah. Terjemah daripada fuqara, jamak daripada fuqara, faqir. Sebab kita di sana dipanggil kepada pelajar-pelajar yang di dayah, sini panggil dayah, kita sana panggil pondok. Pelajar pondok, orang petani panggil tu faqir. Faqir. Jadi lekat gelaran petani tu faqir. Kalau di sini santri. Santri. Kalau di sini panggil santri. Santri bukan bahasa Aceh. Bukan bahasa Aceh. Kalau bahasa Aceh, santri itu urang berdagang. Oh, itu dia. Masya Allah, santri itu orang dagang macam saya lah. Mendagang. Mendagang. Ya. Oh, lain pula. Kalau penuntut ilmu di dayah panggil apa? Orang berdagang. Urang berdagang. Orang mendagang. Urang berdagang. Oh, gharib lah. Macam Arab gharib lah. Ya. Ghuraba, Ya. gharib. Oh, iya. Kalau pelajar-pelajar panggil apa? Pelajar urang berdagang. Oh, gitu panggil. Ini susah bahasa ni sekaligus. Itu dia dah. Itu dia apa? Itulah masalah kata yang kita nak menyatakan bahawa sifat asliyah bagi kita hamba ini sifat al-faqr. Berhajat, berkehendak ataupun tidak lepas darinya. Adapun Allah Al-Ghani, yang terkaya dari segala-gala. Sebab itulah dia Al-Aziz, satu nama dia yang menang atas pekerjaannya. Lagi pula Al-Hakim, yang amat bijak pandai. Sama tu? Bijak pandai. Sini panggil apa? Kalau di sini kalau bijak bijaksana biasa. Bijaksana. Bijaksana. Tidak ada bijak pandai kurang, tidak ada pemakaian. Tidak ada bijaksana. Bijaksana. Kita sana pun guna juga bijaksana, tapi terjemah di tentang sidik. Artinya apa dia? Fatanah. Kalau kita dari kitab Jawi kita di sana, sifat-sifat orang jadi Rasul alaihi wassalatu wassalam, di antaranya apa dia? Fatanah. Artinya cerdik. Terjemahan di sana tu cerdik. Cerdik arti bijaksana. Tu sini guna bijaksana. Tak guna bijak pandai. Tak. Tapi kalau pandai saja ada guna? Ada. Tu dia. Inilah perlu kita tahu bahasa ni. Oi, kena duduk di Aceh lama lagi. Masya-Allah. Baiklah. Itulah dia. Jadi mana kalau kita dengar daripada Tuhan punya sendiri, kita boleh apa dipanggil dhabit lah. Kita mengaji kita boleh dhabit. Masalah di sini kata yang amat bijak pandai. Kita dhabit lah di sini. Yang ni bijaksana. Tu. Atau ini satu arti lagi, Al-Hakim juga diterjemah dengan yang punya hikmah. Ini sesuai dan munasabah dengan apa dia bercaraan kitab kita Al-Hikam. Yang dikatakan dalam khutbah ini, dalam muqaddah ini ada padanya bara'atul istihlal. Kalau mengaji dalam ilmu balaghah, dia panggil bara'atul istihlal. Ay ya'tiyal mutakallimu amama al-maqsud amama al-kalam bima yush'iru bi maqsudih.
Bara'atu listihlal. Ay ya'tiyal mutakallimu amamal kalami bima yush'iru bimaqsudih. Maknanya di awal muqaddimah, di mula ada khutbah, ada memberi perkata-kata yang menunjuk ke atas apa yang kita maksudkan bicara kita. Jadi daripada khutbah alhamdulillahil azizil hakim, arti yang kedua iaitu Allah yang punya hikmah. Dia sesuai dengan nama kita hikam. Nah, ialah jamak daripada kata hikmah. Maka hikmah ni, kalau di sini arti apa hikmah? Hikmah juga Tuhan Arab lah. Ya. Tapi kalau Melayu Aceh tak ada pakai guna hikmah. Oi, kalau kita di sana kita tengok Arab pula, al-hikmah banyak pengertiannya, banyak ditafsirkan. Ada setengah ditafsirkan al-hikmah itu al-ilmun nafi'. Ditafsirkan al-hikmah al-ilmun nafi'. Al-hikmah juga ditafsirkan dengan al-adl. Adil artinya betul, saksama. Nah, itu maknanya Allah Al-Hakim, Allah yang punya hikmah pada segala perbuatannya. Apa yang dia buat semua ada hikmah. Boleh kita kata hikmah arti faedah. Ya. Nah, mana semua perbuatan Allah ada hikmah. Sekalipun perkara yang berlaku di atas diri kita ni, sekalipun belum pada kita faham, maka sekaligus kita rasa tak puas hati. Tadi panggil tak puas hati, tak redha, tak disetujui. Tetapi ada di sebaliknya hikmah. Apa yang Allah Ta'ala buat semua tak ada hikmah. Nah, itu mana Al-Hakim. Tuhan bagi segala langit. Tuhan ni terjemahan daripada Rabb. Sini panggil Tuhan juga. Tuhan terjemah daripada Rabb. Jadi kalau perkataan Rabb, kita tengok dari segi Arab banyak artinya. Di antara Rabb dia ditafsir dengan Khaliq, arti yang menciptakan. Juga ditafsirkan dengan Malik. Rabb arti Malik, di sana panggil tuan punya. Ya. Tuan punya. Maka inilah sesuai dengan keadaan alhamdulillah rabbil alamin. Allah, puji-puji itu bagi Allah, ialah Tuhan, mana Tuhan yang memiliki sekalian alam, ataupun Tuhan yang yang menciptakan sekalian alam. Lain berbeza dengan katanya Tuhan juga hanya terjemah daripada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Cuma Tuhan juga kan? Ya, Tuhan. Tapi Tuhan hak terjemah daripada ilaha itu makna yang berhak disembah. Kalau nak katakan ilaha, mana yang disembah, ataupun dengan kata lain sembahan, itu ilah. Sebab itulah ilah di segi lugah bagi orang yang menyembahkan matahari, diisi mereka panggil ilah. Yang menyembahkan pokok, menyembahkan apa-apa saja sembah, itu dikatakan ilah. Kerana ilah dari segi lugah dengan makna ma'bud. Ilah dengan makna ma'luh, arti ma'bud. Bila terjemah yang disembah. Kita sembah pokok, pokok panggil ilah, yakni segi lugah. Sembah matahari, matahari ilah. Sembah pantung, pantung ilah. Oleh yang demikian, Allah menyatakan wa ilahukum ilahu wahidun. Bermaknanya, dan Tuhan yang disembah bagi kamu ataupun sembahan kamu itu hanya sembahan yang satu. Kan? La ilaha illallah, tidak ada yang disembah. Lepas tu kait pula dengan sebenar-benar pada waqi'. Tidak ada yang disembah
yang disembah dengan sebenar-benar pada wakil malaikat hanya Allah. Itu makna kita terjemah Tuhan daripada lafaz ilah, terjemah juga Tuhan, tapi lain Tuhan hak terjemah daripada Rabb. Nah, ni kan Melayu kita terjemah sama tu. Rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan segala. Tuhan juga. Kalau orang bertanya ke, Tuhan mana? Tuan. Sini panggil tak Tuan? Tuan ada. Tuan punya. Ya. Tuan punya. Macam kalau tu mobil, orang bertanya panggil kereta. Siapa Tuan punya? Orang bertanya juga, kadang dia sebut satu je. Siapa Tuan? Dia tak kata Tuan punya. Siapa Tuan? Kalau setengah-setengah tempat, siapa punya? Siapa punya? Orang bertanya kata, siapa Tuan? Itulah kembali kepada Rabb. Tuan rumah, tuan kebun, tuan kedai. Itu daripada itulah Tuhan makna tuan. Arti Allah itu tuan bagi sekalian alam. Itu hak daripada Rabb. Manakala ilah terjemah Tuhan juga, tapi pengertiannya yang berhak disembah. Arti ilah yang berhak disembah, yang disembah dengan sebenar-benar. Itu ilah. Maka tidak ada yang disembah dengan sebenar malaikat hanya Allah. Adapun semata-mata lurah bahasa, manakala kata ilah yang disembah, sama ada benar tak sebenar itu belum dikaitkan. Itu pengertian ilah. Yang itulah yang dikatakan tauhid rububiyah, tilik pada keadaan Tuhan punya hanya satu, Allah. Manakala yang berhak disembah hanya Allah juga, panggil tauhid uluhiyah. Sebab tu kita orang mukmin dalam i'tiqad, dalam pegangan kita, Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Tuhan bagi siapa, Tuhan kepunyaan, Tuhan yang mempunyai pun hanya Allah. Kan? Setengah-setengah musyrikin dia mengaku Tuhan yang menjadikan langit bumi hak Allah, tapi bila sembah dia sembah lain daripada Allah. Itu panggilkan musyrikin. Adapun kita orang mukmin hanya esa pada segala, esa pada Tuhan yang punya, esa pada yang berhak disembah, juga esa pada yang memberi bekas pada segala bekas. Itulah apa yang kata Allah itu Rabbis samawati wal ard, iaitu Tuhan bagi segala langit dan bumi. Lagi wa rabbil arsyil azim, dan Tuhan bagi aras yang amat besar. Ashhadu an la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Artinya aku mengaku. Ada setengah aku menyaksikan. Ada setengah kata aku naik saksi. Sini dia macam mana? Ada juga yang naik saksi. Ada yang kata aku naik saksi. Ada juga aku menyaksikan. Tak ada. Aku naik saksi. Ada. Aku mengaku. Ada juga. Ya, kalau kita kembali kepada Arab, Arab asyhadu ditafsirkan dengan a'tarifu. A'tarifu ada orang cakap capuk iktiraf. Iktiraf tu Melayu juga mengaku lah. Kalau itu asyhadu ay a'tarifu, aku mengaku. Dan juga asyhadu, aku naik saksi. Patut ada lagi belan hak Arab, ada lagi al-uz'inu, aku yakinkan. Itu campur Arab pula. Ya. Aku yakinkan. Ala kulli hal kita kembali kepada aku mengaku ataupun aku naik saksi. Aku mengaku akan bahawasanya, itu isyarat kepada asal pada kaedah asyhadu an, asalnya annahu, kaedah
Asalnya annahu la ilaha illallah. Maka dihazafkan satu nun, dia panggil dalam istilah pengajian kaedah sana, dia panggil ditakhfifkan. Anna, bila ditakhfif ngebuangkan satu nun, tinggal satu an. Nah, manakala anhu sudah dihazafkan. Asalnya annahu. Apabila anna dibuangkan nun yang kedua, tinggal an saja. Bila an saja, hu dihazaf. Tinggal asyhadu alla ilaha illallah. Dalam terjemahan masih ada maknanya. Aku mengaku bahawasanya tak sa'annahu la ilaha illahu, tiada ada Tuhan yang mustahak disembahnya dengan sebenar malaikat hanya ia jua. Malaikat hanya ia Allah je. Alimul ghaibi wasyahadah, ialah yang mengetahui akan semua barang yang gaib daripada kita, wasyahadati, dan yang nyata ia bagi kita. Jadi nisbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan yang gaib, sebab Allah mengetahui dan meliputi ilmunya semua perkara. Kan? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah yang meliputi dengan semua perkara ilmunya. Mana Allah mengetahui semua segala perkara. Sama ada, yang sudah ada, yang lagi akan ada, dan juga yang tidak ada. Semua yang tahu. Bila semuanya tahu, macam mana dikatakan alimul ghaib? Allah mengetahuikan yang gaib, sedangkan nisbah Allah tidak ada yang gaib. Dipanggil juga yang gaib, itu nisbah kepada kita. Karena kita diberitahu hanya sedikit saja, kan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberitahukan kamu malaikat hanya sedikit-sedikit saja. Dan ayat lain pula, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, malaikat hanya illa ma 'allamtana, malaikat hanya barang yang engkau telah beritahukan kami. Sekadar itu saja. Jadi yang tahu lebih banyak daripada yang tak tahu. Sebab itulah dibandingkan apa yang kita tahu tu bagaikan apa dia, kuku digunting. Sedikit sangat yang kita tahu. Nah, nasbah dengan pengetahuan Allah Ta'ala tu macam lautan yang tidak berpantai. Oleh itu dijawab dengan kata alimul ghaibi, Tuhan yang mengetahui akan semua barang yang gaib. Gaib yakni daripada kita. Nah, supaya hilang kemiskinan lah. Kalau miskin macam mana Tuhan tahu segala-galanya, macam mana kata tahukan yang gaib? Kerana yang gaib ay ma ghaba anna, yang gaib dari kita. Itu nisbah dengan Allah tidak ada yang gaib. Nah, wasyahadah, tak kala sebutkan yang gaib, maka lawan nadianya syahadah, artinya yang nyata. Nak menyatakan bahawa Allah yang tahu semua yang gaib daripada kita dan juga yang nyata ia bagi kita. Ialah huwar rahmanur rahim, yang amat murah dengan segala makhluknya Allah. Di sini kalau kita perhati dari segi ibarat, kalau di atas tadi kita guna bahasa murah dengan segala hamba, mari di belakang ni kita guna murah dengan segala makhluk. Itu dikatakan tafannun. Dalam ilmu badi' panggil tafannun fil ibarah saja. Nak meragam-ragamkan, nak memacam-macam dari segi tuturan saja. Maksud yang sama. Ataupun dikatakan apa dia, di sana guna segala hamba, khusus khas,
Manakala sini guna segala makhluk am. Nah, lagi pula ia amat kasih sayang. Halis tu. Kalau dulu guna yang amat kasihani. Mari di belakang ni terjemah dengan yang amat kasih sayang. Arti yang sama. Nah, kalau di sini tak guna kasih sayang. Ada juga. Ada juga. Ya. Itulah yang amat kasih sayang dengan segala hamba yang beriman dengannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Artinya dan aku mengaku yang tadi akan bahawasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan pesuruhnya, al-karim, yang sangat mulia, yakni di sisinya, di sisi Allah. Syahadatan sebagai mengaku, kalau mengaji kaedah dipanggil maf'ul mutlaq. Sebagai mengaku yang melepas ia, tunji, yang melepas ia yakni pada negeri akhirat. Yang melepas akan orang yang berucapnya melepas daripada siksa yang memedihnya. Guna tak memedih? Siksa. Kalau di sini pedih. Yang Pedih saja kalau dia cek. yang pedih. 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 Tidak memedih. Pedih. Yang pedih. Pedih. Yang pedih. Ya begini. Jadi kalau kita guna dari segi bahasa dipanggil, kalau pedih dipanggil apa dia, lazim. Azab itu yang bersifat pedih. Bukan saja diri dia terpedih, tapi yang memedihkan orang lain. Tu. Kalau Arab alim arti yang pedih. Ditafsirkan pula dengan mu'lim. Ilam aulama yulimu ilam alama yulimu ilam memedihkan yang lain, yang menyakitkan yang lain. Itu. Baik. Azab yang pedih, diri azab tu bersifat dengan pedih, lagi memedihkan yang lain. Tu dia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina al-mustafa al-hadi ila siratim mustaqim. Artinya, dan mudah-mudahan rahmat Allah dan kesejahteraannya itu mudah-mudahan turun keduanya. Dengan terjemahan itu ada isyarat bahawa as-salatu wassalam, kalau kita mengaji kaedah dari segi lafaz panggilkan mubtada khabar kan. Ini apa khabariyah lafzan, tapi dari segi maknanya doa. Isyarat pada khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Lalu katakan dan mudah-mudahan. Ada juga kata semoga-moga. Sini cakap aja tu. Moga-moga cakap nak. Ada juga. Mudah-mudahan juga. Mudah-mudahan. Patut semoga-moga ada cakap. Ada juga. Dua-dua ada. Oh ya. Baik. Mudah-mudahan rahmat Allah serta ta'zim dan kesejahteraannya Allah itu semoga-moga, mudah-mudahan turun keduanya atas penghulu kita dan pemimpin kita juga dan kekasih kita Al-Mustafa, yang dipilihnya, yakni oleh Allah dipilih atas segala pilihan. Yang dipilih atas segala pilihan. Jadi berkali-kali pilihlah. Ya. Itu Al-Mustafa. Dan iaitu siapa tu? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjuk ia al-hadi, yang menunjuk ia akan segala umatnya, menunjuk kepada jalan, maksud jalan yakni agama.
Banyak sekali Allah Ta'ala menggunakan bahasa panggilan kepada agama memanggil dengan jalan. Sabilillah, jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk olehmu, hidayah olehmu akan kita, akan kami, akan jalan yang betul. Jadi ditasbihkan agama itu dengan jalan. Karena kita bukan, ya boleh kita nak sampai kepada sesuatu, mesti kita kena ada jalan kan. Kalau tak ada jalan, tak boleh nak sampai. Misalnya kita nampak rumahnya tempat kita nak pergi tu di situ, tapi bila kita tak tahu jalan, boleh sampai tak? Sama ada laut ada jalannya, udara ada jalannya, ke darat ada jalannya. Begitu Allah memanggil kepada agama ialah jalan. Oleh itu diajakkan kepada kita, diserukan kepada kita supaya kita berjalan di atas jalannya, jalan Allah. Maka dilantikkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya menunjukkan jalan. Mana jalan yang betul, mana jalan yang tidak betul. Nah, jalan yang betul, jalan yang tak betul. Maka dihantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan. Lalu dipanggilkan salah satu daripada nama Nabi Al-Hadi. Al-Hadi, yang menunjukkan jalan. Kemudian Al-Hadi ambil daripada hidayah ataupun Al-Hadi, tunjuk, terjemah tunjuk. Maka di situ ada dinafikan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau tak boleh tunjukkan mereka yang engkau kasih. Engkau tak boleh tunjuk. Tapi di ayat lain, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau boleh menunjukkan. Macam mana ada yang nafi, ada yang isbat. Maka ulama mai bagi hidayah itu ada dua pengertian. Hidayah dengan semata-mata irsyad, tunjuk jalan. Hidayah makna tu itu disifatkan kepada makhluk. Rasul yang menunjukkan jalan. Quran juga dikatakan hudan lil muttaqin. Kita sesama kita boleh tunjuk, menunjuk jalan. Nah, hak yang dinafikan dengan kata sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tak boleh hidayah, hak dinafikan itu hidayah dengan makna taufik. Hak itu tak ada siapa selain pada Allah saja. Engkau tak boleh hidayahkan, engkau tak boleh tunjuk, yakni engkau tak boleh engkau tak boleh beri taufik, beri kuasa. Engkau tak kuasa nak apa dia? Nak memaksakan orang kepada jalan-jalan yang baik. Hanya walakinnallaha yahdi man yasha, dan tetapi Allah yang menghidayah, memberi kuasa taat kepada siapa yang ia kehendaki. Baik. Kali gitu, hak kita kata di sini ni yang menunjuk semata-mata tunjuk jalan. Al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin azim, dan atas keluarganya, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sahabatnya dan orang yang mengikut ia akan mereka itu sahabat radhiyallahu taala anhum, mengikut dengan buat kebaikan hingga hampir hari yang sangat besar oleh haru-hara padanya, yakni pada hari kiamat. Haru-hara guna tak sini? Haru-hara Sama, haru-hara. guna? Sama lah. Ahwal kiamat. Ya. Haru-hara. Jadi kalau arti lagi haru-hara ni, cuba arti bahasa Aceh apa pula? Tidak. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa haru-hara tu lah. Haru-hara. Cuman di sini agama bukan ugama. Kalau di kami bahasa Aceh agama bukan ugama. Bahasa Aceh tak ada guna agama. Kita sana pun cakap agama juga. Tapi sekaligus sekali-sekala dibubuh wow. Kalau kadang-kadang kebanyakan tidak diguna wow. Agama.
Nah, asal daripada bahasa Sanskrit dah. Ya. Ha. Agak yang tiada beri manfaat. Hari kiamat ialah hari yang tiada beri manfaat, yakni akan seorang pun oleh harta benda, dan tiada juga beri manfaat akannya oleh segala anak pinak. Kenapa anak pinak? Sama anak pinak. Anak pinak juga? Anak pinak, anak-anak cucu lah maknanya. Oh iya. Itulah ada tanya semua bahasa ni. Kalau membetuli ya baiklah. Ya, anak cucu, anak pinak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak beri manfaat oleh harta benda dan juga tidak memberi manfaat oleh segala anak pinak, anak-anak cucu, melainkan hanya mereka yang datang ia akan Allah dengan hati yang sucinya, yakni yang bersihnya hati daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersih daripada nifaq. Nifaq artinya menzahir akan suatu perkara yang menyalahi ia akan barang yang ada dalam hatinya. Tu nifaq. Kalau di lurah petani ada juga dia sebut kalimah Melayu, tapi hampir sama dengan kalimah Arab. Bukan kalau kita pergi ke Mekah kan, bukit-bukit yang di apa Terawu tu. Bukit-bukit Arab panggil nafaq. Nafaq. Sini panggil apa? Bukit. Ya. Bila di panggil bukit lorongan. Apa dia? Terowongan. Ke bawah ataupun naik ke atas? Bukan. Daripada sini tembus ke sana. Lorongan. Lorongan. Bukan lorong. Terowongan. Jurung. Terowongan. Oh, dekat dengan apa dia panggil terowong, ada panggil kan? Dekat-dekat tu terowongan. Oh iya. Tu. Jadi Arab panggil nafaq. Kalau orang petani dia guna hafinggan Arab tu, dia panggil lubang poh. Lubang nafaq, lubang poh. Petani panggil. Macam binatang itu, binatang petani panggil bewok. Bewok panggil ya. Binatang bewok, sini panggil bewok, petani panggil bewok. Binatang bewok tidak ada satu macam binatang bewok tu. Bila dia gali lubang tu, dia ada tubik satu lagi. Ya. Bila kita amak dia lagi masuk satu lubang, nanti kita gali dia tubik satu lagi. Tu orang petani panggil lubang poh. Poh tu kan nak arak dah, nafaq. Macam kali tu pergi Mekah kan banyak nafaq Khalid, nafaq Fahad. Nafaq Al-Malik Khalid, nafaq Al-Malik Fahad. Tu nafaq. Torongan, apa tadi? Terowongan. Oi. Tu dia panggil terowongan. Tu macam itulah. Jadi orang panggil orang sifat tu saat ni tu menzahirkan ucap dua kalimah syahadah. Nasyhadu innaka la rasulullah, ucapan lidah, tapi dalam hati tetap di atas kufurnya. Maka ia menzahirkan iman serta menyembunyikan kufur. Itu namanya nafaq. Mustaq daripada nafaq jadikan nifaq. Nafaqa yunafiqu munafaqatan wa nifaqan. Maka ambil pada nifaq, bila orang yang bersifat dengan nifaq, mustaqnya al-munafiq. Iza ja'akal munafiqun, mana orang-orang yang bersifat dengan nifaq tadi. Enggak, nifaq itu apa? Menzahirkan iman serta menyembunyikan kufurnya di dalam hati. Itu perkataan nifaq. Itu aslinya. Kemudian kita orang mukmin pun kadang-kadang ada rupa-rupa nifaq, tapi bukan nifaq hakiki.
Yang ni kita bercakap, ada orang mukmin pun cakap bohong. Dusta. Ada orang mukmin sama mukmin, muslim sama muslim, ada tipu menipu kan. Itu bukan dia nifak hakiki, cuma panggil sifat itu sifat orang munafik. Tapi ada juga pada kita orang mukmin gunakan. Baik. Itu makna kata qalbin salim, dengan hati yang bersih daripada syirik, itu sebagai asas. Dengan bahawa kita ada iman yang sejati dan bersih daripada nifak. Kita bersih daripada syirik, kita ada tauhid. Kita ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al sebagaimana hurai dalam kitab-kitab usuluddin, tersakup dengan aqidah, dan hurai dalam kitab-kitab tasawuf. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan wahdatul wujud, macam-macam dalam istilah sana. Semua tu ialah menumpu kepada keesaan Allah dalam akidah kita, dalam amal seharian kita amal hanya kerana siapa? Hanya kerana Allah. Jadi ilmu tasawuf dia duk bercara dari segi kerana. Kita buat sesuatu kerana siapa? Kita buat sesuatu amalan kerana siapa? Tu dalam tasawuf dia bercara yang tu. Adapun dalam usuluddin dia bercarakan pegangan kita, simpulan iman kita. Tu hanya asa kepada Allah dari segi segala perbuatan hanya Allah jua yang membuat, tidak ada syarikalah. Dan apa dia Tuhan punya, tidak ada selain pada Allah jua. Itu dalam tauhid membicarakan. Maka itulah diantaranya ambil iktibar daripada ayat, tidak hari yang tidak beri manfaat oleh harta dan tidak juga memberi manfaat segala anak-anak, melainkan hanya mereka yang datang ke Allah dengan hati yang bersih. Sampai di sini untuk mukaddimah tu nampaknya cukuplah dulu. Kerana Allah mulai pun dah lewat masa. Ada masa aku. Ada lagi 10 minit lagi. 30 lagi. Oh. Ya, balik bagi saya tak ada apa-apa. Kalau kata 30 minit, sejam lagi pun tak ada apa-apa. Tapi bagi saudara kita ni lah, tak apa? Boleh 30 minit lagi? Boleh. Baiklah. Kita untuk bahagian kita tamat setakat itu dulu. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, wallahu a'lam. Betul? 30 minit lagi tu untuk kalau ada soalan lah. Boleh. Boleh tunggu 30 minit lagi. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah pengajian tasawuf, tauhid dan fiqih Tastafi di Masjid Raya Batur Rahman, dan juga para pendengar radioku yang berada di rumah dan penonton live streaming Mudi TV. Selanjutnya akan kita buka kesempatan tanya jawab. Namun sebelum itu kita selingi dulu dengan mendengarkan sholawat yang akan dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Tinggi sangat. Ada? Ya berat ada turun tu. Betul. Macam mana ni? 30 minit lagi ni? Ini orang ini berselawat dulu. Ada qasidah. Tapi orang ini bertanya kepada Bapak. Oh, dia selawat dulu, lepas tu ada soalan. Begitu. Jadi karena mengingat keterbatasan waktu, kita langsung memasuki dalam sesi tanya jawab. Kepada para jamaah yang berada di dalam masjid yang ingin bertanya kepada Baba, dipersilahkan. Boleh.
macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kami yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kami dan telah pada malam hari ini membuka kitab Al-Hikam. Ada dua pertanyaan saya langsung saja karena saya yakin banyak jamaah lain yang ingin bertanya. Yang pertama tentang kitab ilmu tasawuf. Adakah tingkatan-tingkatannya bagi seorang yang ingin melalui jalan ini? Misalnya ada tingkat 1, 2, 3. Bagi yang belum paham tingkat 1, bolehkah dia maju ke tingkat selanjutnya? Misalnya ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Hikam, dan ada kitab Insan Kamil. Bolehkah kita misalnya Ihya Ulumuddin saja belum paham, kita belajar kitab Al-Hikam? Yang kedua pertanyaan saya, kenapa atau mungkin ada hikmahnya dalam kitab Hikam tidak dimulai dengan basmalah. Para pengarang tidak menyebutkan basmalah di awal kitab Hikam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung ngejawab leju siro-siro. Baik, kepada Baba kami persilahkan. Alhamdulillah. Soalan walaupun rupa berkaitan dengan ilmu hanya tasawuf dalam soalan tadi, hanya dalam jawapan tu umum. Setiap ilmu dia ada percaraannya. Nah, ada ya percaraannya, kata dalam cara mendalami. Ada pula secara secara tidak mendalami dalam setiap ilmu. Jadi orang kata dalam ilmu tasawuf kita kena tahu lebih dulu untuk kita nak bentar dalam soalan tadi itu, sepatutnya kita kena tahu dari segi apa panggil mabadi ilmu. Setiap ilmu dia ada mabadi dia, mabda. Jadi ilmu tauhid baik itu apa panggil sudah dijadikan nama ilmu pan dia panggil. Nah, sebelum tu bukan semua masa dulu di zaman salafus salih belum ada ke tadwin kitab. Semua itu dalam hanya kitab Al-Quran. Bila sebut kitab hanya Al-Quran. Nah, belum ditadwinkan. Kita nak panggil apa tadwin? Susun. Ataupun yang kata lain mengarang. Panggil tak sini mengarang kitab? Tak panggil mengarang. Sebelum pada kitab dikarangkan, sebelum pada kitab disusunkan, tidak ada kitab selain pada Quran kan? Sebab itu di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila ia ditanyakan ketika itu apa yang ada, jawab Ali radhiyallahu anhu, dia ada hanya kitab Quran dan faham. Dia tunjuk begitu. Kitab Quran dia ada dan faham. Sebelum ditadwinkan. Jadi apabila sampai masa hampir ratusan tahun, semasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah daripada Bani Umayyah, semasa ia menjadi khalifah, kerana dia tu selain pada ia khalifah juga dia tu alim mujaddid kurun pertama kan. Lalu ia memerintah, keluarkan perintah kepada para ulama, baik ulama di segi hadis dan lain-lain, perintah supaya ditadwinkan kitab. Tidak kata kalau dulu juga daripada guru yang mengajar, dengar macam kita dengar begini, dengar ya faham, ya ingat, maka yang ni pula sampaikan gitu, daripada dengar, ingat, faham sampai pada yang kemudian. Manakala di akhir-akhir kebimbangan, takut kehilangan ilmu, lalu disuruh ke tadwin kitab. Kitab hadis ditadwinkan, disusunkan, fiqh disusunkan. Maka bila susun letakkan nama.
Letakkan nama kitab ni ilmu apa? Dia panggil funun, segala macam ilmu disusun oleh ulama, lalu diletakkan nama ini ilmu usuluddin, ini ilmu apa dia tauhid, ini ilmu fiqh, ini ilmu usulul fiqh, ini ilmu tasawuf, ataupun banyak nama-nama dia tu juga. Ilmu mengenal diri, macam-macam panggilan lah. Nah, yang paling penting ialah masuk dalam kata apa? Ilmu tasawuf tu sendiri. Kalimah tasawuf mustaq dari mana? Berpuluh-puluh pula kata ambil dari mana kalimah tasawuf tu. Semua kalau kita pandai rojak kitab, kita tengok di mabadi dia. Nah, ilmu tasawuf ambil daripada apa kalimahnya dan apa bicaraan daripada maudhu' ilmu tasawuf. Nah, bukan kita dalam ilmu, kalau kita menjadi ilmu tajwid, itu ilmu yang dihantarkan untuk mengenalkan cara-cara baca Quran, kan? Dengan kaedahnya, dengan apa. Begitu ilmu tasawuf pada asalnya ilmu untuk membersihkan hati. Membersihkan hati. Ada asal ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ini ialah pecahan daripada kata dalam hadis Nabi SAW disebut iman, Islam dan ihsan. Ihsan inilah dalam ilmu tasawuf membicarakan berkaitan dengan ihsan. Adapun ilmu fiqh bercaraan berkaitan dengan Islam, zahir, inqiyad, dan ilmu tauhid usuluddin berkaitan dengan iman. Artinya iman, Islam, ihsan adalah ini apa yang melengkapi bagi kata agama. Bila kata agama, melengkapinya iman, Islam, ihsan. Maka yang membicarakan tentang iman dinamakan kitab tauhid, usuluddin. Bila bicara tentang apa dia syariat zahir, dinamakan fiqh. Nah, dan manakala tasawuf, kalau nak panggil fiqh pun ada juga dikatakan tasawuf tadi daripada fiqh juga, tapi ini fiqh batin. Sebab dia tu biar hukum macam tu, kan? Masalah kita bercakap, niat macam mana? Kadang-kadang kita zahir bercakap tu baik, tak setengahlah bercakap, ibadah tu macam sembahyang, solat. Kalau kita nak bercakap dari segi zahir syariat, bila kata solat, dia ada ta'rif dia, aqwalun wa af'alun makhsusatun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Beberapa bacaan yang tertentu, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan beri salam. Itu tiap-tiap tu dia ada bicaraan dia. Manakah kanakia aqwal tertentu, af'al tertentu, di sana dalam fiqh dia ada hurai. Ada yang khilaf, ada yang muttafaq alaih, ada yang ijma'. Maka kita mengaji dalam mazhab hanya Syafi'i, tengok di atas aqwal tertentu dikatakan takbir, baca Fatihah, dan baca tahiyat dengan lafaz tertentu, selawat dan beri salam. Nah, maka letak di sana panggil istilah apa dia panggil rukun qauli. Itu dalam fiqh panggil. Manakala af'al pula di antara qiyam, berdiri, rakaat dan i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk bagi at-tahiyyat, dan duduk bagi salam dengan sampai akhir di sana. Itu dibilangkan rukun. Maka juga di samping itu adanya niat. Sakut dengan niat, ada yang kata rukun, ada yang bilang syarat. Ala kulliha wajib. Maka itu bicara. Apabila kita bicara ke rukun, dia ada kait pula dengan syarat. Setelah ada dah juzuk-juzuk bagi solat sudah ada, tapi mesti terhenti di atas syarat-syaratnya. Sakut dengan wudu, kena hadas, kena apa semua sekali, kan? Bila cukup dua tu, rukun dan syarat cukup,
maka bila dibentangkan di atas yang mengetahui dihukumkan sah. Sembahyang itu sahih, ay yu'taddu biha, dibilangkan sah. Lagi pula menggugurkan tuntutan wajib. Bila kita sembahyang yang sah dengan bercukup rukun dan syarat, tuntutan wajib atas kita gugur. Arti tidak ada lagi yang nak memaksakan sembahyang kali yang kedua. Bahkan haram sembahyang kali yang kedua bila sah dah, kecuali iadah. Di sana itu cara fiqh. Maka bila tasawuf dia cara apa? Sembahyang tadi itu kerana siapakah? Itu tasawuf. Ikhlas ke tidak? Itu hak tasawuf bicarakan. Kita amal kata, adakah nak menunjuk-nunjuk supaya dipuji-pujikan? Riya. Sebab orang yang sembahyang, Allah kata wailun sama dengan orang yang mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu zahir nampaknya, yang mengumpat, yang banyak mengumpat, yang banyak mengkeji celah, wailun. Dan juga mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan timbangan ketika ia menyukat untuk orang lain. Tapi dia menyempurnakan sukat dan timbang kalau dia menyukat hanya bagi diri sendiri. Dipanggilkan mutaffifin, juga wailun. Maka ulama al-tafsir boleh ambil daripada mutaffifin, begitu orang solat ada mutaffifin juga. Mana? Bila hadapan orang yang melihat perhati, maka dia tu lurus nampaknya khasyuk. Tapi kalau di belakang orang, dia buat bentuk lain. Tu panggil tak apa tu, tak bersih hati tu. Atau panggil riya. Maka ilmu tasawuf cara yang itu, cara hak batin. Arti kalau nak kata fiqh batin. Nah, sembahyang fiqh zahir sah. Tapi kalau fiqh batin, sembahyang siapa yang haram. Sebab tu Allah Taala kata fawailul lil musallin. Orang yang sembahyang juga dicadang wail, satu padang, satu lubuk di dalam neraka, dicadang kepada orang yang sembahyang. Orang sembahyang macam mana? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan fawailul lil musallin ayil munafiqin. Sebab disifatkan allazina hum an salatihim sahun. Sedangkan mereka sembahyang elok. Sembahyang mereka tu dia agak sah. Tidaklah Nabi SAW bila mereka sudah solat tak disuruh lagi solat lain. Tak seperti al-musi'i solatah, kerana yang tu zuhir salah. Sudah solat, beri salam kepada Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi engkau belum solat lagi, sedangkan solat dah sudah. Kata belum solat kerana rukun-rukun zuhir ni tak betul. Sampai 3 kali dia solat, Nabi masih kata irji' anta fa innaka lam tusalli, kerana hukum zuhir. Ada pun orang munafiqin, bila mereka tu tak keluar sembahyang, sehingga Nabi SAW memberi ugutan, terhib, menggerunkan, aku cinta bahawa aku nak latih seorang imam ganti aku solat jadi imam. Aku nak pergi dengan beberapa orang, dibakar di rumah orang yang tak keluar sembahyang. Rumah siapa tu? Rumah orang munafik. Tapi bila mereka keluar mari solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diam cukuplah, sebab zuhir dia tu sah dah solat dia tu. Sembahyang dia tu sah, dan dia mengucap 2 kalimah syahadah, nasyhadu innaka la rasulullah, sudah sah dah, yakni hukum mukmin dah. Sekalipun Allah Taala kata wa ma hum bimu'minin, mereka belum beriman, mereka tak beriman, itu hukum batin. Tapi zuhir hanya inna nahkumu bizzawahir, kami ini hanya hukum dengan zuhir saja. Wallahu ya'lamu bidzawair, Allah tahu tentang batinnya. Itulah mana ilmu tasawuf, dia bicara ke hati. Sebab itulah apa dia bercara? Cara dalam ihsan. Ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu.
bahawa engkau ibadah akan Allah seakan-akan engkau itu melihat dia. Dia panggil maqam musyahadah. Dan tasawuf panggil. Fa illam takum tarahu, maka jika engkau tidak lihat dia, yakni Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah sentiasa melihat engkau. Arti kita rasa Allah senantiasa melihat kita sekalipun kita tak lihat dia. Ini panggil maqam muraqabah. Arti bila orang yang ada sentiasa terasa dalam hati bahawa Allah senantiasa melihat kita, arti sifat riya itu tidak ada kerana lain daripada tak ada. Maka tasawuf cara yang itulah. Maka bila lintasan kitanya untuk buat sebab nak menunjuk supaya dipujikan, namanya riya. Kita memperdengarkan suara kita supaya dipuji dan apa, panggilkan sum'ah, ujub. Anak kenal yang tu dalam tasawuf tu bicara. Hingga dia panggil martabak tu juga dia adalah setiap tengah kita mengaji kan. Mula-mula kita mengaji peringkat ibtidai. Kan? Lepas tu naik pada apa dia sanawi. Mana sekolah merendah. Lepas tu naik pada menengah. Naik pula kepada meninggi. Lepas tu naik lagi tak berhenti kan. Begitulah setiap ilmu ni macam tu. Tapi dalam agama itu dia tidak letak kepada sesuatu. Kata yang ni kelas ni belajar ini. Ni terletaklah kepada guru yang mahir, mursyid dia bagi. Pentingnya kepada guru yang mursyid. Cuba tengok Nabi SAW, orang yang Islam lama, hak awal Islam, hak akhir, hak baru dia ucap sama dah. Ni macam kita ni. Kalau kira dari segi darajat, dari segi kelas, banyak kelas ni. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada macam-macam. Begitulah Rasulullah SAW, dia beri penyampaian dia. Ini terletak kepada guru yang mursyid. Dia pandai beri pertimbangan terhadap murid-muridnya. Kalau guru tak mursyid kan, ini kadang-kadang bawa pada rusak. Sebab itulah nak pada keahlian dalam ada ilmu itu. Sebab itulah kadang-kadang diharapkan belajar kitab Durrun Nafis kan. Diharapkan. Sebab apa diharap? Bukan kitab Durrun Nafis itu yang menyesatkan. Keahlian tidak ada, itulah bawa pada sesat. Sebab tu nak kepada guru yang mursyid. Dan setiap-tiap ilmu dia mahir. Kita contohkan juga kerana mengaji ilmu nahwu. Bagaimana kita mengaji di guru yang tak faham nahwu? Mana boleh? Kita nak belajar ilmu sarah, guru sendiri tak faham sarah. Begitulah setiap ilmu nak pada guru yang mursyid. Setiap lapisan boleh belajar sama je. Itu. Itulah di antara lainnya dipulang kepada situlah. Kita nak bagi kata kelas tu kelas ni tak ada dalam agama kita dia tidak ada begitu ilmu nak berkelas-kelas. Cumanya untuk kata nak beri galakkan nasbah yang ni buat apa dia panggil buat sukat tanah ilmu. Itu untuk apa? Nak beri kelas, nak beri apa tu kita je lah. Pada asalnya agama dia tidak begitu. Baik. Dalam mata dia. Tak ada ke basmalah? Dari syarah saja. Dia begini. Pada asal kita bercara tentang basmalah. Kita bercara tentang basmalah dan juga hamdalah. Jadi tak kalau datang warid pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin kan zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'u. Satu riwayat ajzam. Lepas ada pula satu riwayat kullu amrin zibalin
la yubda'u fihi bilhamdulillah. Ada pula di segi dhabit pula tu ada baca kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah. Situ pun satu percaraan pula. Ada baca la yubda'u bilhamdulillah, ya la yubda'u fihi bilhamdulillah. Itu nak kepada lafaz alhamdulillah, satu jumlah. Jadi dia panggil kata majrur dengan fi'il. Ada pula di dhamir baca la yubda'u fihi bilhamdilillah. Itulah yang artinya. Bila kata bilhamdilillah, arti dengan puji Allah. Cukup dengan puji apa lafaz saja. Ada pula dikatakan dengan kullu amrin zibalin la yubda'u bi zikrillah, dengan sebutkan Allah. Itu arti yang umum. Itu adalah arti yang umum. Maka di situlah dia panggil kata wajah-wajah baginya kalau tak sebut bismillah sekalipun, dia panggil kata maksud adalah zikrillah. Maksud adalah sebut Allah. Sama ada dengan bentuk bismillahirrahmanirrahim hasil, ataupun dengan bentuk alhamdulillah puji Allah pun hasil, dan dengan bentuk sebut apa saja dalam kata zikrillah ni dia umum arti sekali. Ini sebab dalam mengajar panggil zikrillah juga. Zikrillah dalam arti yang umum. Wala zikrullahi akbar. Sebutkan Allah itu lebih besar. Ada pula dikatakan mengingatkan Allah itu lebih besar. Ini tidak buat perhatian juga tu. Baik. Tak ada tengok matan dia tu. Ada matan dia. Ada lah. Tu jadi pendeknya begini. Dalam kita apa dia ni, apabila kita dapati sesuatu yang agak sekaligus kita rasa tu keliru, saya gianya bagi kita tu, kita kena tanggungkan. Kalau kita boleh, orang kata murajaah ke untuk ditanggungkan, itu yang maksud dia kata husnuzan. Kalau kita kata apa dia panggil dua, kritik meruntuh satu kan, kritik membangun satu. Tu kita diajarkan supaya kritik membangunkan, kerana mereka adalah ulama rahimahumullahu taala kan. Itu dia. Untuk membangunkan kita boleh tanggung, kita tanggungkan. Sebelum pada bertemu huraian yang begitu tepat, kita tanggungkan. Ini ditanggungkan begini kerana 1, 2, 3. Kerana ilmu dia sangat luas sangat. Jadi kalau kita duduk dalam sangka buruk, apalagi sangka buruk pada ulama, kadang-kadang kita nanti nak kritik, nak iktiraf semata-mata kan. Ini kalau kita temu di sini ada musyrik, nanti kita cari lagi macam mana. Tapi walau bagaimanapun wajah dia tak ada. Bagus juga tu. Bagus tu soalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berhubung keterbatasan waktu, kita cukupkan dengan satu orang penanya, dan alhamdulillah Baba tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana ketentuan di dalam mempelajari ilmu tasawuf, apakah harus mengetahui tingkatan-tingkatannya, kelas per kelas. Baba sudah menjelaskan bahwa untuk memahami suatu ilmu itu kita harus memahami mabadi ilmu ataupun filsafat ilmu. Dari namanya dan sebagainya, beliau juga sudah menjelaskan kaitan ilmu tasawuf, tasawuf, tauhid dan fikih dari iman, Islam dan ihsan. Kemudian tasawuf itu juga bisa dikatakan fikih, yaitu fikih batin yang juga sangat penting, di mana ketika orang yang sholat yang sampai dalam Al-Quran dikecam dengan kalimat wailun, itu maksudnya adalah orang yang sholat yang tidak beres fikih batinnya, yaitu orang-orang munafik. Dan juga tadi Baba sudah menjelaskan bahwa kelas-kelas di dalam ilmu agama ini tidak terlalu prinsipil, tetapi itu yang paling prinsipil adalah tergantung kepada gurunya bagaimana menyajikan suatu ilmu yang sesuai dengan pemahaman daripada para pelajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat keterbatasan waktu, untuk mengakhiri acara ini kita minta kesediaan guru kita Baba untuk memimpin doa. Doa dulu, tidak kata selawat dah. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين، وجعلنا من المتطهرين، وجعلنا من الصابرين، وجعلنا من المتوكلين، وجعلنا من العارفين حق معرفتك، وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل.